saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Kewangan sekarang untuk memberi penerangan berkenaan dengan bantuan bencana banjir. 30 minit, Yang Berhormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, sejak sebulan yang baru saja berlalu ini, negara kita telah menempuh episod duka yang amat panjang. Bencana banjir kali ini bukan sahaja mengakibatkan keluarga besar kita hilang harta benda, malah turut menggadai nyawa insan yang tersayang. Saya dan seluruh warga Kementerian Kewangan turut bersimpati dan berduka cita atas dugaan yang ditanggung oleh setiap mangsa banjir. Pada persidangan khas ini, saya selaku Menteri Kewangan telah diberi amanah untuk memberi penerangan berhubung setiap bantuan dan kemudahan kepada mangsa-mangsa banjir yang sedang kerajaan laksanakan, insya-Allah. Seperti diketahui semua, bantuan banjir keluarga Malaysia yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 29 Disember 2021 merupakan sebuah pakej bantuan yang komprehensif, berkesan dan menyeluruh serta dengan izin unprecedented. Kerajaan ini amat komited dalam melaksanakan pelbagai bantuan dan kemudahan kepada mangsa-mangsa banjir dengan nilai keseluruhan 1.4 bilion ringgit. Namun, mengambil kira pelaksanaan pelbagai bantuan di samping keperluan perbaikan rumah dan fasiliti awam, nilai keseluruhan bantuan banjir keluarga Malaysia dijangka mencecah 2 bilion ringgit. Umumnya, NADMA dan ICU telah bertindak dalam menyelaras senarai mangsa-mangsa banjir yang layak menerima bantuan banjir keluarga Malaysia. Bagi memastikan segala bantuan ini diproses dan sampai ke tangan mangsa secepat mungkin, Kementerian Kewangan telah menyalurkan peruntukan seawal 28 Disember 2021. Setakat ini, MOF telah pun menyalurkan peruntukan berjumlah 300 juta ringgit untuk bencana banjir monsun Timur Laut 2021-2022 di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana banjir negara atau KWA-BBN. Sebelum ini, bantuan banjir yang diberikan lazimnya tertumpu kepada pemberian bantuan tunai wang ihsan atau BWI di samping kerja-kerja pembersihan dan pembaikan rumah serta infrastruktur awam. Pada kali ini, selain menambah baik kadar dan skop BWI bagi monsun Timur Laut, kerajaan turut membantu mangsa banjir antaranya melalui pemberian voucher diskaun pembelian barangan elektrik, diskaun membaiki kenderaan, bantuan pembelian barangan keperluan asas serta bantuan pembaikan kecil rumah. Tan Sri Yang di-Pertua, umumnya bantuan banjir keluarga Malaysia terbahagi kepada 3 kategori, merangkumi bantuan tunai, inisiatif komuniti serta kemudahan pinjaman. Izinkan saya menerangkan setiap bantuan dan kemudahan yang sedang dilaksanakan di bawah pakej ini. Pertama, berhubung dengan bantuan tunai langsung, pemberian BWI merupakan sumbangan tunai yang kerajaan akan salurkan kepada mangsa-mangsa banjir setiap kali berlakunya bencana banjir. Sebagai perbandingan, penyerahan BWI bagi tahun 2014 telah melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 142 juta ringgit, manakala bagi tahun 2016 hingga 2020 pula adalah berjumlah antara 5.4 juta hingga 26 juta ringgit. Bagi tahun 2021, seperti yang diumumkan sebelum ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa penambahbaikan berhubung kadar dan skop BWI. Antaranya, pertama, meningkatkan kadar BWI daripada 500 kepada RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah atau KIR yang terjejas akibat banjir. Kedua, menyalurkan kepada semua KIR yang terkesan termasuk mereka yang tidak berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara atau PPS. Ketiga, kadar BWI untuk kematian buat waris mangsa juga dinaikkan daripada 5 kepada RM10,000. Dan keempat, mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir boleh menuntut BWI setiap kali bencana menimpa berbanding sebelum ini hanya sekali saja semasa berlakunya monsun Timur Laut. Sejak 27 Disember hingga kini, 75,000 KIR telah menerima sumbangan BWI dengan penyaluran berjumlah 75 juta ringgit. Berhubung bayaran BWI untuk kematian pula, seramai 46 orang waris telah menerima bantuan RM10,000. Sehingga kini, lebih 125 juta ringgit telah pun disalurkan kepada negeri-negeri yang terlibat dengan banjir bagi menyelaras pemberian BWI dan BWI untuk kematian kepada KIR yang terlibat. Kedua, seperti yang diumumkan, Tenaga Nasional Berhad bersetuju memberi pengecualian bayaran bil elektrik pagi bulan Disember 2021 kepada pengguna domestik yang terjejas dengan bencana banjir. Setakat ini, 45,000 isi rumah yang terkesan akibat banjir telah menerima manfaat ini.
Selanjutnya yang ketiga, kerajaan ini juga telah menyediakan voucher diskaun pembelian peralatan elektrik kepada mangsa-mangsa banjir bagi pembelian barangan elektrik yang telah rosak. Melalui inisiatif ini, setiap KIR yang layak akan mendapat voucher diskaun pembelian peralatan elektrik bernilai RM500 semasa membuat pembelian sama ada secara fizikal di kedai berdaftar atau di platform e-dagang yang diiktiraf oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli atau KETSA. Alhamdulillah, setakat data terkini yang diperolehi, voucher diskaun pembelian peralatan elektrik telah memanfaatkan kira-kira 5,100 KIR dengan nilai keseluruhan voucher digunakan berjumlah hampir 2.5 juta ringgit. Tan Sri Yang di-Pertua, keempat, bencana banjir yang melanda ini pastinya telah merosakkan rumah kediaman buat mangsa yang terkesan. Ada yang rosak kecil, ada yang memerlukan perbaikan serius, malah ada yang rosak teruk sehingga memerlukan kediaman baharu. Maka, bagi meringankan beban kepada KIR yang mengalami kerosakan kecil rumah kediaman mereka, kerajaan akan menyediakan bantuan tunai pembaikan kecil rumah sehingga RM5,000. Manakala bagi mana-mana KIR yang kekal pasti mengalami kerosakan rumah dengan nilai melebihi RM5,000 pula, kerajaan akan melantik kontraktor dengan kadar sehingga RM15,000 untuk baik pulih rumah dan sehingga RM56,000 untuk bina baharu rumah kediaman. Alhamdulillah, setakat data yang terkini, 439 KIR telah dikenal pasti layak untuk menerima sumbangan bantuan tunai pembaikan kecil rumah sehingga RM5,000. Manakala bagi pembaikan rumah bernilai RM5,000 hingga RM15,000, hampir 10,000 buah rumah telah dikenal pasti layak menerima kemudahan baik pulih rumah oleh kerajaan. Selanjutnya, 259 orang mangsa banjir pula setakat ini dikenal pasti memerlukan kemudahan bina baharu rumah kediaman mereka oleh kerajaan. Agensi kerajaan berkaitan masih giat mengenal pasti KIR yang memenuhi kriteria untuk pembaikan rumah dan bina baru, dan insya-Allah semua mangsa banjir yang layak akan menerima manfaat daripada inisiatif ini. Kelima, selain rumah kediaman, kerajaan juga sedar bahawa barangan asas rumah seperti perabot telah rosak akibat ditenggelami air. Sehubungan dengan itu, buat pertama kalinya, kerajaan akan menyalurkan bantuan barangan keperluan asas sebanyak RM2,500 kepada KIR yang dikenal pasti. Keenam, kerajaan sedar dalam tempoh musibah ini mangsa-mangsa banjir turut mengalami kerosakan kenderaan peribadi mereka. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, buat pertama kalinya, kerajaan telah berjaya mendapatkan persetujuan syarikat Proton dan Peredua untuk memberikan perkhidmatan tunda secara percuma dan diskaun ke atas alat ganti sebanyak 50% di pusat-pusat servis mereka yang berdaftar. Bagi syarikat kereta lain pula, semua telah bersetuju menyediakan perkhidmatan tunda secara percuma dan diskaun sekurang-kurangnya 25% ke atas alat tukar ganti. Sebagai tambahan, buat julung-julung kalinya, kerajaan turut menyediakan bantuan otomotif keluarga Malaysia sebanyak RM1,000 untuk kegunaan mangsa banjir sama ada bagi tujuan pembaikan kereta atau pembelian baru akibat kenderaan yang telah rosak. Setakat ini, lebih 20 syarikat otomotif dengan rangkaian lebih daripada 1,800 pusat servis dan bengkel berdaftar telah bersetuju menyertai inisiatif program bantuan otomotif keluarga Malaysia. Kerajaan pastinya akan terus mengemaskini senarai pusat servis berdaftar bagi memperluas liputan program ini. Untuk makluman semua ahli yang berhormat, sehingga kini hampir 5,000 buah kereta telah dihantar ke pusat servis kereta yang berdaftar untuk memanfaatkan bantuan tersebut. Selain itu, kerajaan juga telah bersetuju untuk mewujudkan kaedah alternatif kepada mangsa banjir bagi membuat tuntutan tunai dalam keadaan kenderaan mereka telah dibaiki di bengkel yang tidak berdaftar. Secara keseluruhan, suka untuk saya kongsikan di sini bahawa sekiranya ditambah jumlah bantuan tunai langsung yang disebutkan tadi, setiap KIR yang layak akan menerima bantuan tunai sehingga RM10,000. Bagi yang dikenal pasti mendapat kemudahan pembinaan rumah baharu, nilai bantuan yang diterima adalah sehingga RM61,000. Tan Sri Yang di-Pertua, ketujuh, di bawah kategori inisiatif komuniti, kerajaan ini telah memperuntukkan sejumlah RM200 juta termasuk RM50 juta khusus untuk negeri Selangor dan Pahang bagi menggerakkan kerja-kerja pengurusan pasca banjir. Peruntukan ini antaranya digunakan bagi melaksanakan urusan pembaikan dan pembersihan rumah dan fasiliti awam yang rosak. Kelapan, bagi mempercepat dan memudahkan proses perolehan, MOF telah melonggarkan kaedah perolehan supaya pengurusan pasca banjir dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan. Antaranya, MOF telah melonggarkan syarat perolehan iaitu bagi perolehan kerja sehingga RM200,000 kini dibenarkan dilaksanakan secara lantikan terus dan mana-mana yang melebihi RM200,000 dibuat secara proses sebut harga.
Selain itu, bagi perkhidmatan sokongan sehingga RM50,000 dalam satu kontrak dibenarkan untuk dilaksanakan secara pembelian terus. Selain itu, pengecualian AP182 juga diberikan bagi memberi ruang kepada agensi pelaksana mempercepat pelaksanaan projek tanpa perlu merujuk atau menunggu keputusan penilaian daripada agensi teknikal. Kesembilan, seperti diketahui, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan atau GLC melalui GLIC Disaster Response Network GDRN turut menggerakkan usaha menangani dan menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Melalui GDRN, sebanyak 10 agensi kerajaan, 33 NGO serta hampir 4,000 orang sukarelawan telah turun ke lapangan dalam membantu mangsa-mangsa banjir. Aset-aset GLC dan GLIC seperti gudang, kenderaan, set jana elektrik dan lain-lain juga telah dimanfaatkan bagi misi banjir kali ini. Untuk maklumat semua ahli yang berhormat, dana terkumpul di bawah GDRN kini telah mencecah hampir RM140 juta. Setakat ini, GDRN telah membantu kira-kira 71,000 orang mangsa banjir. Antara bantuan yang disediakan termasuklah pengagihan pek makanan panas, barangan keperluan asas, kit kebersihan, kerja-kerja pembersihan, wang tunai perubatan dan banyak lagi. Tan Sri Yang Di-Pertua ke-10 seperti yang diumumkan, bagi menambah akses tunai kepada mangsa banjir yang memerlukan, Bank Simpanan Nasional buat pertama kalinya telah menawarkan pembiayaan pada kadar permohonan untuk BSN telah mula dibuka pada 27 Disember 2021 lalu. Untuk makluman, setakat 19 Januari, BSN telah meluluskan permohonan dengan nilai pinjaman berjumlah hampir RM189 juta. Selanjutnya, Bank Negara juga telah menyediakan dana RM500 juta di bawah kemudahan bantuan bencana atau DRF melalui bank komersial, iaitu sehingga RM500,000 kepada pengusaha PKS dan sehingga RM75,000 kepada usahawan mikro. Tempoh pembiayaan adalah sehingga 5 tahun, termasuk moratorium bayaran balik selama 6 bulan dengan kadar pembiayaan sehingga 3.5% setahun. Sejak mula dibuka pada 27 Disember tahun lalu, DRF yang telah diluluskan pinjaman bernilai RM30.4 juta. Selanjutnya, Tekun juga dengan dana keseluruhan sebanyak RM30 juta telah menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar 0% berserta moratorium selama 12 bulan kepada pengusaha-pengusaha mikro. Setakat 19 Januari, nilai pinjaman yang diluluskan berjumlah RM2.9 juta. Bagi usahawan Tekun sedia ada yang terjejas akibat banjir, moratorium bayaran balik pinjaman selama 6 bulan turut ditawarkan bermula Disember 2021 sehingga Mei 2022, melibatkan implikasi kewangan lebih dari RM7 juta. Sebagai tambahan, sektor perbankan juga telah bersetuju untuk memberikan moratorium bayaran balik semua jenis pinjaman kepada mangsa-mangsa banjir sehingga 6 bulan. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA juga bersetuju menawarkan penangguhan bayaran balik ansuran bulanan selama 3 bulan bagi pelanggan LPPSA yang terjejas. Selain itu, agensi kerajaan lain seperti MARA bersetuju untuk turut memberi kelonggaran untuk penjadualan semula bayaran balik pinjaman MARA. Tan Sri Yang Di-Pertua, bermula dengan cabaran penularan varian baru COVID-19 yang membimbangkan pada awal tahun lalu, kemudian disusuli dengan musibah banjir dan penularan varian Omicron, sesungguhnya tahun 2021 merupakan tahun yang dipenuhi dengan pelbagai dugaan yang telah menguji seluruh keluarga Malaysia. Namun, ingin saya tegaskan bahawa kerajaan ini telah mengambil langkah segera dalam menangani cabaran-cabaran tersebut, serta untuk bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Kini dengan sokongan rakyat yang terus patuh kepada SOP dan mengamalkan kawalan Kendiri bersama-sama pendekatan senegara melalui PPN dan PICK, alhamdulillah kita dapat lihat sinar yang nyata ke arah landasan pemulihan ekonomi yang kukuh pada tahun ini. Buat pertama kali sejak April 2020, bilangan penganggur pada November 2021 telah menurun, iaitu kurang daripada 700,000 orang dengan kadar pengangguran yang beransur pulih daripada 4.3% kepada 4.3% berbanding nilai tertinggi pada Mei 2020 iaitu 5.3%. Selain itu, dalam bulan yang sama, pada November tahun lepas, indikator lain seperti IPP, Indeks Pengeluaran Perindustrian Negara telah meningkat 9.4% tahun ke tahun, dipacu oleh peningkatan dalam indeks pembuatan elektrik dan perlombongan. Semua sektor pembuatan telah mencatat nilai jualan tertinggi berjumlah lebih RM142 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 18.8% tahun ke tahun. Jualan perdagangan borong dan runcit negara mencatatkan paras tertinggi, iaitu peningkatan 7% tahun ke tahun kepada RM118.1 bilion.
Aktiviti perdagangan pula telah mencecah 2 trilion ringgit selepas meningkat 24.6% bagi tempoh Januari hingga November 2021 berbanding tempoh sama tahun 2020. Keyakinan pelabur asing pula kekal teguh terhadap keutuhan dan prospek pemulihan negara. Malaysia mencatatkan pelaburan langsung asing bersih atau net FDI berjumlah 30 bilion ringgit bagi tempoh 9 bulan pertama 2021, lebih tinggi berbanding keseluruhan tahun 2020 iaitu 14.6 bilion ringgit. Selain itu, keyakinan tersebut juga dicerminkan di pasaran kewangan negara. Bagi minggu berakhir 14 Januari, pelabur asing telah mencatatkan pembelian bersih berjumlah 400 juta ringgit di pasaran saham negara. Bagi pasaran bond tempatan pula, pelabur asing telah mencatatkan pembelian bersih berjumlah 33.6 bilion ringgit untuk keseluruhan tahun 2021, iaitu nilai yang tertinggi berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tan Sri dan Ketua, bencana banjir yang melanda negara pada bulan Disember sedikit sebanyak telah menjejaskan aktiviti ekonomi khususnya kawasan yang terkesan. Dianggarkan bahawa bencana ini akan menyebabkan pengurangan nilai pengeluaran sektor ekonomi antara 4 hingga 8 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, mengambil kira indikator utama yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memberangsangkan bagi keseluruhan tahun 2021, unjuran pertumbuhan KDNK negara kekal antara 3 hingga 4%. Yang lebih utama ialah momentum pemulihan tersebut dijangka berterusan sepanjang tahun ini, iaitu ekonomi kita dijangka akan terus berkembang antara 5.5 hingga 6.5% sejajar dengan unjuran IMF dan Bank Dunia. Pemacu utama pertumbuhan Malaysia termasuklah pembukaan lebih banyak sektor ekonomi dan sosial susulan peralihan seluruh negara ke fasa keempat PPN. Tan Sri Yang di-Pertua, ketahuilah bahawa kerajaan ini sentiasa komited bagi membantu seluruh keluarga Malaysia, terutamanya dalam membina semula kehidupan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan kini bencana banjir. Melangkah ke hadapan, kerajaan akan terus berusaha untuk meningkatkan ketahanan negara dari ancaman bencana melalui sudut yang lebih holistik, iaitu lebih kepada pencegahan dan bukan pemulihan. Tumpuan untuk mengenal pasti dan melaksanakan penyelesaian jangka panjang ke arah mengurangkan kesan serta kemusnahan ditanggung akibat banjir atau apa-apa bencana akan diberi keutamaan. Selain itu, kita juga harus akui bahawa antara punca lain yang menyebabkan bencana alam adalah kerana fenomena perubahan iklim dan pembangunan yang tidak lestari. Oleh itu, dalam bajet 2022, Kementerian Kewangan telah memperuntukkan 450 juta ringgit untuk memelihara kelestarian alam sekitar dan biodiversiti, serta inisiatif-inisiatif lain yang berteraskan matlamat pembangunan lestari ataupun SDG, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti grant padanan berjumlah 1 bilion ringgit untuk perniagaan beralih ke arah amalan rendah karbon, penubuhan voluntary carbon market oleh Bursa Malaysia, insentif cukai untuk kenderaan elektrik serta grant padanan kepada NGO berjumlah 100 juta ringgit. Akhir sekali, kepada mangsa-mangsa banjir yang terkesan, Kementerian Kewangan telah pun membangunkan sebuah portal iaitu bantuanbanjir.com bagi memudahkan semua untuk mengetahui segala maklumat dan kriteria berhubungan bantuan banjir keluarga Malaysia. Kerajaan akan terus berusaha untuk memastikan segala bentuk bantuan dan kemudahan dapat disalurkan dengan segera dan diharap dapat membantu meringankan beban yang ditanggung oleh semua mangsa banjir ketika ini. Marilah kita berdoa semoga segala urusan yang diikhtiar ini diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan keluarga Malaysia dapat kembali semula seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.